mereka ya Allah. Andai saat ini mereka yang memerlukan pertolongan, maka bantulah mereka ya Allah. Andai saat di kalangan kami yang sedih, gembirakanlah kami ya Allah. Andai di kalangan kami yang susah, maka senangkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Lanjutkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Panjangkanlah usia kami dalam kebaikan ya Allah. Baiknya hidup kami, baiknya jiran kami, baiknya pekerjaan kami, baiknya keluarga kami, dan di dunia maupun di hari akhirat kelak sana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, praise be to Allah, the most gracious and the most merciful and the sustainer of the world. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak dipuji, kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepada kita segala nikmat. Allah lah yang memberikan kepada kita segala nikmat, segala benda yang baik, dan yang musibah itu pun sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka semualah ala kulli syai'in qadir. Allah ni berkuasa di atas segala sesuatu. Bahkan ya, kedatangan tuan-tuan dan puan-puan di sini adalah merupakan dengan izin Allah taala. Kita datang ke sini pada malam ini merupakan satu peluang yang saat dan ketika ini orang lain tak dapat. Saya rasa begitulah. Tuan-tuan dan puan-puan sangat beruntung, sangat beruntung. Aflahal mu'minun, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang beruntung apabila ilmu yang kita pelajari dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan di dalam amal ibadah kita, terutama solatlah, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata orang yang beruntung di kalangan orang yang beriman ini mereka yang solat mereka, ibadah mereka itu khusyuk, fokus, tarkis, kata ulama, fokus. Jadi apa yang kita buat, maka kita kena fokus, kita kena kembalikan tujuan kita, matlamat kita, apa tujuan ya kita hidup, apa artinya kita menganut agama Islam, maza ya'ni an intima'il Islam, kata Dr. Syekh Fathiyah Khan dalam kitab dia. Jadi begitulah makna dia, hidup kita ini untuk mengenal hakikat kehidupan kita. Hakikat ini yang mana sungguh-sungguh, yang real punya hakikat kehidupan kita itu, iaitulah Allah Subhanahu wa taala kata bal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan akhirat itu kekal dan lebih baik. Itu hakikat dia. Dunia ini sementara dan tidak kekal. Itu adalah hakikat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kata Raja Haji Fisabilillah, barang siapa yang mengenal empat, maka ia orang yang selamat. Tuan-puan sekalian, apakah empat? Yang pertama, kita ulang balik, hakikat. Yang pertama apa? Hakikat. Orang yang mengenal hakikat ini orang yang selamat. Sebab dia tahu setiap langkah dia, setiap tujuan yang dia buat, apa sahaja dia tahu adalah kerana apa? Untuk ta'abbud ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bila kita mengetahui tujuan hidup kita, maka akan mudahlah, akan tabahlah segala perjalanan kita. Hakikat, al-haqqu min rabbik, kata Allah. Yang benar, yang hakikat itu datang daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kita ragu-ragu. Kita bila berada pada jalan yang betul, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa?
Pohon, minta kepada Allah, jangan tinggal doa. Jalan yang betul, jalan yang istiqamah, jalan yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Itulah antara ikon kita. Siapa? Minan nabiin, daripada nabi-nabi. Siddiqin, di kalangan orang yang benar, Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu Nabi SAW gelar Abu Bakar As-Siddiq ni sebab apa? As-Siddiq membenarkan apa sahaja yang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebut apa pun, botol belaka, kata orang Seremban, benar belaka. Bahkan ketika mana Nabi SAW turun daripada langit yang ketujuh tu, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa nabi-nabi, jumpa abang-abang dia, reunion balik. Turun tu tuan-puan, bila turun tu, antara orang yang awal-awal Nabi SAW cerita tentang Isra' wal Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah ibnu Abi Quhafah nama asal dia. As-Siddiq tu gelaran tuan-puan. Jadi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kata dia, Saddiqul lak ya Rasulullah. Apa yang kamu cakap semua aku percaya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan orang yang benar. Itulah tuan-tuan dan puan-puan orang yang kita kena ambil contoh. Musaddiqin ataupun as-siddiqin. Kemudian antara contoh ataupun ikon kita, nah tuan-puan sekalian, kalau boleh elakkan menggunakan perkataan idola. Idol sebab apa? Ambil daripada epistemologi ataupun epistemologi lughatan yang membawa makna apa? Lebih daripada perkataan idol, yakni apa? Yakni patung. Idol ni patung tuan-puan dalam bahasa dia. Jadi kalau kita mengaji, biar ada perbezaan, dia panggil tamayus ataupun mumayyizat. Beza orang yang mengaji, perkataan yang dia cakap tu kena elakkan daripada perkataan barat, perkataan liberal, sekular, jangan. Bahkan kalau kita tengok, sampai ada satu banner Nabi Muhammad idola. Elakkan perkataan idola. Bagi pendapat saya lah, sebab kita mengaji, guna ikon. Sebab idol ni benda yang ambil daripada idol, patung. Bahkan kalau dalam kitab kuning pun, patung ni duduk dalam rumah kita, malaikat tak masuk. Kalau dia tujuan untuk kita nak berhias, malaikat tak masuk tuan-puan. Ini dalam kitab turas kuning. Tapi kalau anak-anak cucu kita main tu tak apa. Tu biasalah. Bila dia dah besar, buang. Jangan tok dia pula main. Kan? Abang awak tu duk main patung pula dah. Kan? Main kita main apa? Tasbih. Dah pencen ni kan. Dia panggil mantan tuan-puan sekalian, insya-Allah. Para jemaah. Surah An-Nur. Lama saya tak jumpa semua kalian. Jadi mantan kita ni apa dia? Mundar mandir. Bukan tanpa jawatan. Mundar mandir berjawatan. Masya-Allah. Sibuk. Sibuk kita. Kalau tak boleh nak pergi masjid, tak boleh nak pergi surau, halangan, kita buat kuliah. Kita buat usrah. Kita mengaji macam biasa. Jadi kita ada tujuan kita. Kita kenal, kita tahu akan hakikat kita. Yang kedua tuan-puan sekalian, kata ulama, orang yang selamat, iaitulah man salimal muslimuna, mereka yang selamat, orang Islam ni, iaitulah mereka yang menjaga. Yang kedua, yang pertama tadi hakikat, yang kedua syariat. Syariat kena jaga, baru selamat. Apa? Hukum hakam, ibadat yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh, yang mubah. Jadi kita kena ambil cakna. Nabi kata abir sabil kita ni, macam kita lintah jalan, kena cakna belaka, kena alert lah tuan-puan. Dengan solatnya, dengan Qurannya, kena alert. Makna dia, apa yang wajib bagi kita, dahulukan, segerakan. Yang wajib solat kan. Yang wajib bagi kita, tanggungjawab kita sebagai apa? Suami, isteri, sebagai anak, macam-macam lah, banyak sangat. Bahkan ulama kata dalam pepatah, kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang ada. Kewajipan, tanggungjawab kita ni sebenarnya 24 jam tak cukup tuan-puan. Kalau orang tu boleh relax, boleh duduk lepak lagi, dia rugi tuan-puan. Sebab tu Allah kata innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni rugi. Sebab apa? Kalau duduk saja, dia tak beriman, dia rugi.
Kalau duduk saja, dia tak berada dalam watawasau bil haq, dia rugi. Kalau dia duduk saja, dia tak sabar, dia rugi. Sebab Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Mengaji sabar, mandi pun sabar, makan pun sabar. Geram betul lah tengok kan. Lama tak makan ni. Makan apa? Makan masak lomak. Geram, ambil sapu semua. Makan pun kalut. Jangan, sabar, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Islam. Itu kita ni tuan-puan. Jadi itu dia panggil syariat. Syara'a lakum minad dini ma wassakum. Syarak apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi tunjuk, apa yang ulama nasihat, itu dia panggil syarak. Hukum hakam. Baik, yang ketiga, iaitulah orang yang mengenal akan dan berada akan jalan tariqat. Tariqat ni apa makna dia? Jalan. Jalan dengan zikirnya, jalan dengan bacaan Qurannya, jalan menuntut ilmu dia, tu dia panggil tariqat. Ihdinas sirata, tariqat lah, jalan. Kita ni jalan tuan-puan, sedang berjalan. Daripada mana? Daripada Allah, kembali kepada Allah datangnya kita. Daripada mana? Daripada tempat asal kita, tanah, kembali ke tanah. Min tini ila tin. Daripada syurga. Kerana apa syurga? Kerana nenek moyang kita daripada syurga, tuan-puan sekalian. Nabi apa? Adam dan juga Sayyidatina Hawa. Penghulu kita tu, nenek kita, moyang kita daripada syurga. Sebab tu kena ada target nak balik kampung halaman. Mana kampung halaman kita? Kalau orang tanya mengaji ni, jawabnya apa? Mana kampung halaman kita? Batu Pahat? Bukan. Alustang? Bukan. Gurun? Bukan, haji. Mana? Syurga. Target kita nak balik kampung kita. Sebab tu duduk di dunia sementara saja. Kita bawa bekalan yang mana? Yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita. Bekalan yang akan selamatkan kita, sedekahnya. Kan hari ni kita banyak cara nak sedekah. Dengan pertolongan dia, dengan bank in dia. Orang hak kita nak sedekah pun hari ni banyak tuan-puan. Khitab dia, golongan yang nak sedekah banyak. Orang yang terkesan dengan pekerjaan, orang yang terkesan dengan banjir, orang yang kehilangan mak ayah, anak yatim piatu. Ni tuan-puan, sebenarnya kata ulama Syekh, dia kata, Syekh Abdul Samad, dia kata, kalau kita tolong orang, sebenarnya kita telah menolong diri kita. Sedekah tu untuk kita. Yang kita bagi sedekah fi sabilillah, itulah harta kita. Yang kita duk guna tu belum tentu kita punya. Yang kita bagi, hak itulah kita punya. Itulah jalan orang yang beruntung, jalan orang yang berjaya. Yang terakhir sekali adalah apa? Ma'rifah. Hakikat, syariat, tariqat dan ma'rifat. Ma'rifat ni makna dia ilmu, saqafah, kenal, faham akan apa? Akan kebesaran Allah Ta'ala. Kenal akan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk rasa rindu, duk selawat. Itu orang yang kenal Allah, kenal hakikat dia, akan kehidupan dia. Baik tuan-puan sekalian, itu mukaddimah kita pada malam ini. Jadi kita menyambung bacaan kita daripada kitab Syarah Al-Hikam lah. Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi dalam bab yang kita nak sentuh pada malam ini adalah berkait dengan apa? Dengan uzlah. Tuan-puan sekalian, uzlah. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa iz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Tajuk dia tentang uzlah pada malam ini. Apa benda uzlah? Iaitulah mengasingkan diri daripada kesibukan dunia. Uzlah ambil daripada perkataan i'tizal, azala. Kalau azala ini telah beruzlah. Uzlah ni makna dia menyendiri. Dia lari, duduk di satu tempat,
daripada zulumat kepada cahaya, daripada jahil kepada alim, daripada banyak ketawa kepada banyak sedih, daripada sia-sia kepada bermanfaat, daripada kurang baik kepada lebih baik, daripada dunia kepada akhirat, daripada makhluk kepada Allah. Itu makna dia uzlah, tuan-puan sekalian. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin, kata ulama. Ma nafa'al qalba, tidak ada manfaat. Kalau kita uzlah, dia kata tidak ada manfaat. Kerana apa tak ada manfaat uzlah? Kerana kalau uzlah itu tidak mengubah akan fikrah. Mislu uzlatin, seumpama apa? Seumpama uzlah. Sebenarnya manfaat ni, kita buat apa pun dia ada manfaat, dia ada mudarat, tuan-puan. Buat apa pun dia ada dua benda tu. Yang pertama manfaat, mesti ada manfaat. Kerana Allah jadikan sesuatu benda ni dia tidak sia-sia. Bahkan kalau kita tengok, subhanallah, lalat, tuan-puan, lalat, cerita pasal lalat Az-Zubair dalam riwayat, di mana ada sahabat, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu mereka berjalan, jalan ke pasar, kemudian nampak akan bangkai. Nampak bangkai di jalan, kan kita pernah lalu jalan tu, dia kucing mati ataupun anjing mati, lah orang mati pun ada. Duduk tepi mana? Tepi highway. Busuk lah, ya Allahu Akbar, busuk bangkai ni. Bila busuk bangkai tu, maka ada apa? Adalah zubar, lalat. Lalat dia suka kepada benda yang berbau busuk, tuan-puan sekalian. Jadi nak halau dia macam mana? Gunakan riksa. Tuan-puan, jadi lalat ni penuh busuk ni. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup hidung, busuk kan. Jadi bila tutup hidung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, busuk bangkai ini, maka seperti itulah, kata ulama, bangkai itu dunia. Dunia ni bangkai saja ibaratnya. Ulama tasawuf memberikan tamsil, dunia ni macam bangkai dia, tuan-puan. Bangkai, busuk. Kemudian yang lalat tu siapa? Orang. Ibaratnya orang yang duduk hurung. Walaupun dia tahu tak ada manfaat sangat pun, tapi duk hurung juga tu, busuk. Tahu dah benda tu musibah. Benda tu apa? Benda itu mendatangkan kemudaratan, gagah juga. Tahu dah, kacau apa, rompak rumah orang, tahu dah akibat dia, tapi buat juga terpaksa. Kerana apa? Kerana nak mencari makan. Sebab itu kena ada ilmu, kena ada kefahaman bagaimana kita nak mengambil sesuatu, nak mendapatkan sesuatu. Walaupun benda tu kita nak, tapi kita kena ada kefahaman Quran, hadis Nabi, nasihat ulama. Ulama kata apa? Barangkali sesuatu yang kamu nak tapi dia tak baik bagi kamu. Barangkali sesuatu yang kamu suka tapi dia tak baik bagi kamu. Banyak benda yang kita suka, kan, tuan-puan? Banyak. Suka apa? Suka makan, suka manisan. Yang tak suka apa? Ubat, pahit sungguh. Tapi hak tu ubat. Yang manis itu, hak itulah apa? Racun. Banyak, tuan-puan. Sebab tu dalam kita ni nak mengawal nafsu, kehendak diri kita tu, tuan-puan sekalian. Maka Nabi kata, orang hak paling kuat ni bukan orang yang dia boleh menewaskan musuh dalam pertandingan. Dalam pertandingan gusti contohnya, bukan itu yang orang kuat. Bahkan wanita lebih kuat pada lelaki. Iman dia. Sebab itu kata ulama, orang perempuan ni dia beriman, seorang dia lebih hebat daripada beribu lelaki yang beriman. Sebab dia punya dugaan ujian dia. Nampak tak? Jadi nak lawan tu, Nabi kata orang yang dapat lawan nafsu, itulah orang yang paling kuat. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang boleh menewaskan musuh dalam pertandingan, tetapi orang yang kuat, wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, adalah orang yang dapat mengawal diri dia daripada sifat-sifat yang buruk, antaranya marah,
Antaranya apa lagi? Perongoi. Antaranya apa lagi? Tak sabar. Antaranya apa lagi? Iaitulah keluh kesah. Ini benda-benda yang tak baik. Sebab itu bila kita nak membersihkan jiwa kita nak memasukkan yang baik, kena buang yang buruk. Kita kena buang. Sebab itu kalau kita tengok, subhanallah, Nabi SAW sehari berapa puluh kali Nabi bersugi, berapa puluh kali Nabi berwudu. Kita kena senantiasa beradalkan berwudu. Duduk saja-saja pun dapat pahala, tuan-tuan. Bahkan berwudu ni adalah merupakan apa? Merupakan sunnah Nabi SAW. Nak tidur wudu, bukan nak main mengaji, nak salat saja, bahkan berwudu sentiasa. Bila kita duduk dalam keadaan berwudu, maka kita nak buat maksiat pun kita akan fikir banyak kali. Ada wudu ni, orang pun letak satu cerita. Artis ni curang. Rumah besar, bini cantik, duk buat apa? Buat pula onak. Kacau anak dara orang. Kita pun nak komen juga. Geram aku. Memang pun. Kan? Saja. La ilaha illallah. Duk komen pasal orang buat apa. Kita, kalau kita faham balik, kembali tadi, aku ni berwudu. Bahkan hidup ni ujian. Ujian bagi dia, ujian bagi kita. Yang rasa diri baik pun ujian sebenarnya. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, orang itu mula menjadi jahat saat ketika mana dia mula merasa dia menjadi baik daripada orang lain. Tuan-tuan sekalian, sebab itu ada seorang ulama, saat ketika mana sebelum dia nak mengajar, habis mengaji nyantri di pondok pesantren, kemudian berpuluh tahun, habis berpuluh kitab, Masya Allah. Kemudian bila dia nak mengaji, dia balik daripada mengaji, dia pun nak mengajar. Ayah dia kata, nanti Syah, kamu kena keluar, pergi cari orang ataupun makhluk yang lebih hina ataupun lebih rendah daripada kamu, min asfala minka. Dia pun keluar. Saya cerita tak dulu kan, jumpa orang yang pegang botol arak. Kemudian orang itulah yang paling nampak cerai sekali lah. Pak Long ni boleh pegang botol arak kan. Kemudian nampak anjing, binatang yang paling hina. Dia kata dua-dua itu lebih mulia daripada dia. Sebab apa? Pegang botol arak ni tadi, mungkin dia pegang saja, dia tak minum lagi. Ataupun kalau dia minum itu pertama kali. Tu sampai macam tu, tuan-puan. Masya Allah. Itu orang tasawuf. Dia melihat semua orang lebih baik daripada dia paling hina. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita. Qalbin salim. Dia tengok orang tua, dia kata orang tua ni mesti banyak amal daripada aku. Aku hina, aku muda lagi. Tengok orang muda pula, dia ni mesti kurang buat dosa sebab dia muda. Tengok orang alim pula, mesti banyak ilmu yang telah dia sampaikan. Masya Allah. Tengok orang yang jahil pula, dia ni kalau dia mati nanti Allah tak kurang tanya dia sebab dia tak tahu. Apa lagi? Akhirnya berbalik dia paling hina. Ni nak cari yang macam ni payah tuan-tuan sekarang ni. Baru duduk mengaji 2-3 malam, buh kat status contohlah. Maikah kamu aku siapa nak debat dengan aku kan? Kedah. Cepat sikit kata dia. Siapa nak debat ni? Kita nak berdebat 4 mazhab, cepat. Aku nak lawan, siapa berani? Dia depan dia pegang handphone, tanya apa? Ngaji dengan Ustaz Google. Duk rasa alim dah, jangan. Buat amal ibadah, duk rasa sufi dah, duk rasa apa? Duk rasa salih, abid dah, jangan. Sebab tu kita kena buang benda-benda yang buruk, qabihah, benda yang nampak dan tak nampak, barulah masukkan apa? Bila buang penyakit-penyakit hati, maka kita apa? Kita masukkan sabar, uzlah, masukkan tawakal, redha, apa lagi? Syukur, apa lagi? Macam-macam yang kita kena masuk. Antaranya apa? Antaranya al-hikam, nasihat, kata-kata hikmah daripada alim ulama. Sebab tu Nabi SAW kata, kita nak buang yang buruk daripada diri kita, iaitulah kita kena buang akan sifat nifaq. Sifat apa? Nifaq, iaitulah sifat munafik.
Munafik ni tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dia bercakap buat lain. Dia bercakap hati dia lain. Kita kalau nak buang, macam mana Nabi kata? Cara dia salat berjemaah 40 hari berturut-turut, takbiratul ula, Allah akan buang dua sifat. Yang pertama, sifat ahli neraka, selamat dah bila tak duduk neraka, duduk mana? Nah, duduk di syurga. Dua tu dia, jannah atau jahannam. Nah, ustaz, saya tak layak masuk syurga. Tapi nak duduk mana? Saya tak tahulah nak duduk mana. Kira esok ada Tesco tak ustaz? Tentu tanya. Budak-budak tanya, ada. Kat mana kita esok? Dua, sama ada jannah atau jahannam. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak masukkan kita di neraka, maka tempatnya syurga. Amin ya rabbal alamin. Wal iazubillah neraka. Jadi macam mana cara dia menjaga salat 40 rakaat 40 hari berturut-turut, takbiratul ula, berjemaah. Solat tu tuan-tuan, solat berjemaah 40 hari berturut-turut, tidak masbuk. Nabi sebut dalam hadis, maka bara'atan, Allah akan buang. Pertama, sifat orang ahli neraka, dicabut nama dia daripada nombor keahlian neraka. Kemudian yang kedua, Allah akan buang sifat dia di dunia, dia dibuang sifat ahli munafik. Apa dia? Tanda dia bercakap tidak berdusta. Cakap tidak tak berdusta. Ni abang aku orang ni hantar tak? Tak tahu. Aku bukan nak kata, dia mula cerita. Mana? Tesco tu, Seremban. Apa dia? Depa boleh buatlah tara-tara PKP ni. Depa buat satu seikat pisang tu boleh jual sampai harga 2 rupang. Punya nak apa? Punya nak abang kata tak ada benda nak sembang lah tu contohnya. Kawan tu pula kebetulan, tuan-puan sekalian, bini dia tengah mengidam nak makan cokodok. Dia pula start motor tu, dia brek menyakak dah lah. Oh, sampai-sampai dia hantar mesej, aku melawak dia dengan hang. Tuan-puan, bahkan dalam bergurau sekalipun mazhab, jangan kita berdusta. Contoh itu contoh, tuan-puan. Itu contoh. Sebab tu Nabi SAW dalam dia bergurau sekalipun, Nabi pun manusia, dia pun ada saat ketika nak apa? Nak berjenaka, tapi ada mesej dia. Ada satu hari sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik, turun daripada unta, turun daripada kenderaan. Nabi kata apa? Tengok tu, yang bermata dua sudah turun daripada kenderaan dia. Betul tak dia mata dua? Betul? Yang betul. Kemudian seorang wanita tua, ya Rasulullah, saya baru masuk Islam, dapat hidayah, insya-Allah. Jadi macam mana ya Rasulullah? Apa? Macam mana saya ni layak ke tidak masuk syurga? Layak ke tak saya masuk syurga ni? Ni nenek ni tanya. Kadang dia dapat hidayah, dia buat. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada orang tua dalam syurga. Mana dia faham apa? Makna dia faham bahawa dia tak layak. Nabi SAW kata, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, mengucap, yakin, dia percaya dengan kalimah la ilaha illallah, wajib bagi dia syurga. Makna dia apa? Masuk syurga. Maklum ni tadi, bila masuk dalam syurga memang tak tua. Jadi apa? Umur muda, yang budak-budak jadi umur dewasa, semua sama. Allah adil. Kata ulama, umur dalam syurga salasah wa thalathin, 33 tahun. Ini umur kias kepada umur Nabi Isa alaihi salam. Nabi yang saat ketika ini dipanjangkan usia oleh Allah, tidak tua. Nabi apa? Isa alaihi salam. Duduk di mana? Di atas langit. Bila nak dekat dengan kiamat, turunnya, keluarnya apa? Dajjal. Munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Maka saat ketika itu Nabi Isa alaihi salam diturun melawan yang fitnah-fitnah ini. Maka
sekalikan dengan Nabi Isa berteman apa? Imam Mahdi. Begitu. Adalah kronologi dia. Kerana ada satu kuliah tajuk tentang tanda-tanda dan dekatnya hari kiamat. Nah, sekarang ni dah nampak dah sikit-sikit. Nampak dah sikit-sikit, nampak dah tuan-puan. Al-Masih Ad-Dajjal fitnah sekarang ni. Bukan Dajjal yang betul, tapi dia dah hantar dah. Bahkan Dajjal sudah ada. Sejak daripada Nabi Muhammad SAW diutuskan, maka sudah ada Dajjal. Dalam satu kajian dilakukan oleh Asatizah Ustaz Zul di Indonesia, dia keluarkan hadis berkenaan dengan Dajjal ni sudah standby. Allah bagi kepada dia is a miracle, keajaiban. Kalau kita sekarang ni orang duk kata apa, macam-macam dan sebagainya, dia boleh buat lagi magic tuan-puan. Iluminasi dia tu lagi Allah bagi, Allah uji. Tapi saat ketika mana dia nak muncul tu, maka sudah agama itu sudah apa? Sudah tidak lagi diamalkan oleh penduduk muka bumi Allah. Saat ketika itu dekat dengan kiamat. Allahu a'lam. Baik. Maka ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Yang pertama sekali, uzlah ini perlu didatangkan dengan fikrah. Fikir yang betul. Fikir yang betul. Allah sebut dalam Quran lebih kurang 400 perkataan tentang akal. Orang ni dia hebat bila mana dia menggunakan akal, tuan-puan. Masya-Allah. Akal. Jadi kita menggunakan akal, kita berfikir. Sebab itu dalam kitab-kitab ni ulama mendatangkan dengan kita soal jawab. As-soal wal ijabah. Soal dia kena ada jawapan. Tanya jawab. Bila tanya tak tahu, maka merujuk kepada alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ma nafa'al qalba, kita uraikan satu persatu. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Yang pertama, tidak ada manfaat. Okey, tidak ada manfaat makna dia apa? Tidak mendatangkan apa-apa. Kalau kita buat sesuatu tidak mendatangkan apa-apa, melainkan yang pertama apa? Niat yang betul. Dia ada yang pertama, niat yang ikhlas kerana Allah. Kerana semua yang kita buat ni innamal a'malu binniyat, bergantung kepada niat. Datang ke rumah Allah, masjid, buat apa pun niat kerana Allah. Bismillah. Bismillah jangan tinggal, tuan-puan. Ini nasihat kepada diri saya. Mulakan dengan bismillah, niat kerana Allah. Nak masuk tandas sekalipun, keluar tandas alhamdulillah. Masuk tandas apa? Sebut apa? Doa dia. Masuk tandas dengan doa. Allahumma a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Keluar alhamdulillah. Adhhab 'anil adha wa 'afani. Masuk ke kaki kiri, keluar kaki kanan. Keluar rumah, masuk rumah baca doa. Kita keluar rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nabi kata Allah hantarkan 3 malaikat. Yang pertama, malaikat yang menjaga kita. Malaikat muhafazah. Keluar-keluar, pang, jatuh. Tak kena dia. Allah jaga dia. Kalau kena pun sekalipun, meninggal dunia dalam keadaan dia bergantung Allah. Meninggal mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Dia husnul khatimah ni bukan duduk bawah ekor meninggal tak. Macam-macam lah. Ada yang hari ni kita tengok macam-macam di berita. Dia tolong orang ni budak muda, umur 18. Tolong kawan ni, sampaikan last sekali dia duduk atas perahu tu, sampan tu dia jatuh, meninggal, tuan-puan. Orang share, beribu orang share kebaikan dia. Antara tanda Allah muliakan, bila dia hidup orang tak kenal, mati orang kenal dia. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemarin dulu seorang guru Quran muslimah di Syria, orang Malaysia,
Tapi berhijrah di sana semata-mata nak mengajak Quran kepada anak-anak bumi Suri. Bumi Syria. Ngajak anak-anak mereka ni tuan-puan. Quran mereka manusia, guru. Kerana Quran dah tak ada lah. Ada tempat yang tak ada Quran. Sebab tu kita banyak Quran ataupun kita ada duit, infak kepada badan-badan NGO yang nak wakafkan Al-Quran. Setiap bacaan mereka, kita dapat pahala. Kita sudah ada rumah di dunia. Kita mengidamkan istana di syurga Allah Ta'ala hari akhirat. Maka antaranya sadaqah jariyah. Ilmu yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah. Ini di antara saham kita. Orang main saham dia tahu, insya-Allah Naji. Jadi orang main saham ni dia tengok macam mana nak untung. Tengok study ke depan, counter apa. Jadi macam tu juga kita. Macam mana aku nak bina rumah? Rumah di dunia dah nak bina, lok di akhirat. Aku nak bina satu taman aku. Bukan taman Seremban saja, taman syurga Seremban. Contohnya. Macam mana? Sedekah banyak-banyak tuan. Bantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, in tansurullah yansurkum. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Itulah makna uzlah. Itulah makna manfaatnya. Kita faham benar-benar setiap apa yang kita buat itu mendatangkan kebaikan. Yang pertama syarat dia, kata ulama, ikhlasun niyah. Niat yang ikhlas. Niat ikhlas ni apa? Kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah, buat kerana Allah. Biar orang nak kata pun, biar orang nak hina pun, kita tahu niat kita kerana Allah. Tapi kena betul lah cara. Ni niat kerana Allah, cara tak betul tak boleh. Al-ghayah, kata ulama fiqh dalam qawaid al-fiqhiyah, al-ghayah la tubari'ul wasilah. Niat tu kena betul dengan cara. Dia niat betul dah nak sedekah, tapi cara tak betul. Dia curi, dia sedekah. Jadi apa? Jadi Robin Hood. Tengok tak cerita Robin Hood? Ambil orang kaya, bagi ke orang miskin. Bagus dah niat tu, tapi cara tak kena. Biar sedekah yang sikit tak apa, halal, bahkan ahsanu, yang terbaik. Di Islam mengajar kepada kita apa? Bukan banyak, tetapi yang terbaik. Yang bukannya berkuantiti, tapi yang berkualiti. Tu kitab tentang motivasi tasawuf ni. Baik, yang kedua yang tadi kita kata, saya habiskan tentang kelebihan baca bismillahi tawakkaltu ala Allah. Yang pertama, Allah hantarkan malaikat menjaga. Yang kedua, Allah hantarkan malaikat memberi rezeki. Yang ketiga, Allah hantarkan malaikat untuk keselamatan kita. Keselamatan kita. Tiga tu. Okey, yang pertama niat tadi. Syarat amal ini diterima, syarat uzlah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, nampak pada dari segi zahir pun orang tu dia akan rasa kelainan lah. Makna sebelum, contohnya misal dia pergi haji. Sebelum pergi haji dengan balik haji beza. Kalau haji itu mabrur, tapi kalau haji Marlboro sama. Marlboro tu apa makna dia? Sama. Balik haji duduk macam tu juga. Sembang. Pasal apa? Pasal benda-benda tak manfaat. Contoh. Jadi ada perbezaan. Kan pergi haji ni bila balik, Nabi SAW kata kelebihan haji ni apa? Balik tu macam dengan bayi yang baru lahir. Tu nak reset balik tu niat. Kadang-kadang macam tu. Kita niat, ya Allah nak mati dalam keadaan baik, kurang dosa. Balik haji, meninggal. Sebab apa tuan-puan? Sebab Allah tak mahu dia banyak dosa, Allah tarik nyawa dia. Tu dia. Sebab apa kita ni hidup? Dua. Yang pertama, sama ada dekat dengan Allah, Allah bagi peluang dekat bertaubat. Ataupun Allah bagi peluang, dia semakin jauh daripada Allah. Itu dia panggil istidraj. Hidup ni dua dia tuan-puan. Sama ada dekat dengan Allah, semakin dekat ataupun semakin jauh. Ada orang duk rasa tak apa, aku buat maksiat pun, aku tak mengaji pun, aku banyak harta, Allah sayang kat aku kan. Dia duk rasa syok macam tu.
Sebenarnya takut. Yang kedua tu istidraj. Jadi kita kena baik sangka dengan Allah Ta'ala, dan kita kena berbaik sangka baik dengan diri kita, iaitulah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri apa? Dekat dengan Allah. Amal ibadah banyak. Qada balik amal ibadah yang kita tak sempat buat. Solatnya, kampung balik, ngajinya. Umur 60 baru nak menghafal Quran, baru nak mula. Tak apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, esok kamu nak mati kalau kamu tahulah. Tapi kita tak tahu. Hari ni boleh buat. Sebab Allah nak tengok hujungnya tu. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, Allah nak melihat penghujungnya hidup kita tu. Allah tak tengok bagaimana kita mula, tapi Allah tengok bagaimana hujung. Innamal a'malu bil khawatim, dengan hujungnya. Sebab tu kalau kita tengok cerita tuan-puan suka tengok happy ending ke sad ending? Nak yang hero mati ke hero menang? Tanya ni ayah, tengok tak hari Sabtu Hindustan? Kau tak ada nak stand lah? Tak larat tengok dah Ustaz, kami tak layan, Alhamdulillah. Ya. Dia tanya, tahu cerita lepas apa? Kahuna piarahi. Tahu pula. Kita tak tengok. Sebab tu tuan-puan, apa yang berlaku mahaula sekeliling kita, sebenarnya itu yang Allah bagi kepada kita hin-hin. Kita nak benda tu. Yang baik-baik, penghujung yang baik. Tapi macam mana nak penghujung yang baik? Kena mula. Sebab tu kena mula bidayah. Kalau tak mula, kalau tak start, kita tak tahu di mana kekurangan kita. Kalau tak baca Quran, kita memang mahir, tapi kalau kita tak ulang lagi, kita tak start balik, maka kita pun tak tahu bagaimana bacaan Quran kita. Lancar ke tidak? Itu kena ulang balik. Dan kalau boleh, kena sikit-sikit. Qalilan sara jabalan. Lama-lama jadi bukit. Syuaya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Dan kemudian yang paling penting sekali, istiqamah. Sebab tu bila saya tanya, bila saya tengok orang yang mengaji ni, dia istiqamah. Muka ni je. Muka ni je mari. Alhamdulillah. Kurang-kurang hak tu tambah lagi. Kan? Yang penting afdalul a'mal dawam, terus maintain. Yang penting istiqamah. Betul dan istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah sifat, inilah tuan-puan, satu nikmat yang Allah berikan kepada orang yang telah berjaya. Apa? Mereka itu istiqamah. Mula malam ni tuan-puan, kita niat, ya Allah, nak solat tak mau banyak. Malam ni nak bangkit solat apa? Solat tahajud. Buat 2 rakaat tidur, cukup. Jangan banyak. Ustaz ajak 2 rakaat je, kami boleh buat banyak. Tak, kalau nak mula, buat sikit tu. Sungguh ni. Lepas buat 2, istiqamah. Kurang-kurang berapa hari? 40 hari. Ulama kata. Ambil daripada hadis juga. Tak tadi ni, 40 hari kan. Ada seorang hamba Allah ni tuan-puan. Dia duduk di pedalaman. Rural area. Dia orang Islam. Tapi dia tak semayang. Mai pilah siapa-siapa ustaz mana pun, dia kata jangan ajak aku semayang. Taubat lahum aku tak mau. Dia orang Islam. Taubat lahum. Jangan kata taubat lahum. Taubat alayya. Taubat lahum mereka yang taubat, dia tak taubat. Di bahasa Arab. Tuan-puan sekalian, maka macam mana? Ada seorang ustaz ni, dia mari, ni kata pendekatan ni kita tuan-puan. Saya share sikit lah. Sekarang ni banyak program-program motivasi waktu PKP ni tentang tajuk remaja, seronok. Remaja golongan muda ni seronok kita dekati tuan-puan. Sebab apa? Dia golongan-golongan gadget ni. Dia seronok kita nak tackle dia. Jadi macam mana tuan-tuan? Cara dia adalah dengan kita apa? Kita ajak, bukan kita ajak. Bukan suruh, tapi kita tunjuk. Dia ada kaedah-kaedah dia, tuan-puan sekalian. Maka ustaz ni buat macam mana?
da'i. Tu baru da'i, ajak kan pergi. Kawan dia tak sebut langsung pasal sembahyang ustaz ni. Dia sembahyang tapi dia tak ajak sebab dia tahu abang ni kalau nak ajak tak boleh cara macam tu. Dia pun berkawan. Kalau kawan ni minat motor, dia pun main motor. Sampai waktu sembahyang. Sampai seronok dah dua insan ni menjadi sahabat yang sangat baik, abang dengan ustaz ni. Kemudian ustaz tu kata, abang dah hampir 3-4 tahun dah saya duduk di sini. Seronok kawan dengan abang. Alhamdulillah. Abang tu kata, saya pun seronok kawan dengan ustaz. Sebab apa? Ustaz tak pernah ajak saya sembahyang pun. Sungguh. Tak, tuan-tuan sungguh. Kawan seronok. Abang, kalau abang sayang saya, sayang. Laki dengan laki ni dia sayang dia apa? Ukhuwah fillah tu. Kan? Sayang saya nak balik ni. Saya lagi flight malam ni. Turun apa? Nak pi KK. Abang kalau boleh saya minta satu lah kat abang. Boleh bah? Boleh bah kalau kau, kata dia. Apa ustaz? Saya nak kalau boleh abang tunaikan permintaan saya. Apa dia ustaz? Saya nak satu je. Abang solat. Dengar solat. Rupanya orang tua ni suruh aku solat juga. Tapi abang, saya minta abang solat satu waktu lah. Oh ya ke? Satu waktu je, bukan 5. Dia tak mau tuan-tuan. Dia tak mau tapi dia ada teringin. Satu waktu dia, waktu apa? Subuh je saya minta. Subuh je. Kalau abang tak mau sembahyang Zuhur, sebenarnya tak boleh kena sembahyang. Tapi kalau abang tak mau buat macam mana? Saya nak pasal saya dah habang dah tentang akibat dia apa semua. Tapi kalau abang tak mau buat, tolong buat yang ni. Hak ni minta untuk sahabatan kita. Ya. Oleh kerana macam tu, solat subuh. Saya minta satu solat ni berjemaah. Berjemaah, tuan-puan. Tuan-puan, kawan ni solat berjemaah. Sebab bila dia solat, teringat ustaz. Dia teringat kawan ni. Sebab apa? Sebab ukhuwah tu. Payah nak cari tu dia. Kemudian, mari lagi ustaz ni. Mari lagi, duduk lama. Macam juga 2-3 tahun. Suruh apa? Solat apa? Dia tak tinggal tuan-puan. Lepas solat subuh, Zuhur tak solat. Buka dia, subuh awal-awal tuan-puan. Masya Allah. Nabi sebut dalam hadis, solat subuh 2 rakaat, solat sunat fajar sebelum subuh, dapat dua-dua, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia. Orang tu tenang, bahagia, rasa cukup. Itulah orang yang paling kaya. Orang yang dapat solat subuh dan fajar, solat sunat sebelum 2 rakaat. Jangan tinggal tuan-puan. Lepas tu datang lagi 3-4 tahun, solat dia suruh nak balik macam tu. Saya nak balik dah abang, 3-4 tahun dah ni. Lama tuan-puan nak mengubah hati manusia ni. Sehingga akan akhirnya dia solat 5 waktu. Bertahun-tahun tarbiyah. Akhirnya tak pernah tinggal. Sikit. Tapi istiqamah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kekuatan sikit saya sebut. Tetapi istiqamah terbaik ahsanu amalah. Baik. Yang kedua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua istiqamah. Yang ketiga adalah apa? Adalah dengan cara ataupun panduan yang betul. Itu 3. Yang terakhir sekali kita nak tutup iaitulah dengan berjemaah. Apa-apa pun buat kena berjemaah. Kalau uzlah tuan-tuan dan puan-puan, makna uzlah zaman sekarang ni bukan pergi gua. Duk nampak uzlah ni tak berjumpa dengan orang, kira duduk apa? Duk nampak gua lah. Duk nampak gua, tinggal habis anak bini kerja. Akta pekerja 2 hari tak datang, kira buang. Habis tuan-puan, gaji apa dunia dia buang belakang. Jangan macam tu. Uzlah ni makna dia kemampuan kita. Kalau kita uzlah makna dia apa? Kita daripada kita baca Quran tak faham, jadi faham sikit. Daripada kita banyak ketawa kepada banyak menangis. Dia cara itu, modern punya uzlah. Dan selebihnya tempat uzlah itu sebolehnya, kalau boleh kena ada satu masa kita dengan Allah Ta'ala saja. Maknanya dia terpaksa kita tinggalkan sekejap, bukan dia selama-lama. Tinggalkan sekejap ahli keluarga kita, mari duduk sat di surau, di masjid. Kalau boleh menangis. Kalau boleh menangis. Sebab tu tuan-puan, istilahnya kalau uzlah ni nampak gua,
Sebab Nabi pun bila dia ada masalah, dia akan pergi gua. Dia akan pergi gua. Sebab tu Nabi menerima wahyu di mana? Bukan di rumah, bukan di pasar, bukan di tempat keramaian, bukan di supermarket, tapi di mana? Di gua. Sebab apa gua? Sebab tak ada orang. Sebab bila kita tak ada orang, kita dengan Allah. Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, waktu tu menangislah, waktu tu muhasabahlah dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ni dengan Allah, ya Allah, betul-betul ikhlas nak berubah, nak berhijrah, nak jadi yang lebih baik. Pokoknya kena apa? Kena datangkan fikrah yang betul. Uzlah ni menyendiri daripada manusia. Tapi kalau kita tengok hari ni orang duduk sorang-sorang, dia tak sendiri. Dia pegang apa? Handphone. Duduk dengan orang kat tu. Pegang handphone ni tuan-puan, duduk dengan orang sebenarnya. Tahu tak duduk dengan orang? Dia duduk sembang orang, komen. Duduk dengan orang juga, tak mau. Sebab tu saya pernah pergi satu tempat, tuan-puan, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Satu tempat, tenang sangat tempat tu. Sebab apa? Sebab apa tenang? Sebab tak ada line. Sungguh. Lepas tu kami duduk program, apa dia panggil? Sekretariat dakwah JAKIM. Waktu tu saya kerja di Malaysia Airlines sebagai senior exec bahagian agama. Jadi pergi sana, 3 hari tak ada line. Tidur tenang, solat tenang, baca Quran tenang, sebab tak ada gangguan. Betul. Hari ni gangguan kita paling besar adalah handphone. Wallahi saya kata, ujian yang paling besar sekarang ni handphone. Tak boleh lari. Kita kuliah pun ada handphone. Tapi untuk kebaikan, subhanallah, tafadhal. Kan? Jangan guna yang tak eloknya, bukan salah gadget, salah things, benda tu. Tapi salah bagaimana kita gunakan. Tu kena fikrah yang betul. Cara fikir. Jangan salahkan makhluk, jangan salahkan material, tapi kena betulkan fikrah. Kalau fikrah yang betul, duduk pergilah mana-mana pun. Dia duduk di laut akan menjadi pulau. Dia duduk di darat akan jadi apa? Akan jadi istana. Orang boleh tumpang dengan dia. Betul cara. Apa betul? Ikut Al-Quran. Apa betul? Ikut pesan Nabi. Apa betul? Ikut panduan daripada ulama. Selamat. Kembali kepada tajuk kita, maka kesimpulannya berbalik yang 4 tu. Nak selamat, kena kenal hakikat. Sampai hakikat. Bila kita baca Quran, sampai faham baca Quran. Kemudian yang kedua, syariat kita jaga sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita berada pada tarikat jalan sungguh-sungguh sampai jumpa Allah. Dalam kitab tasawuf dia kata pertama murid, kemudian muhib, kemudian yang ketiga al-wasil, sampai kepada Allah. Kalau boleh alang-alang kita nak menangis, biar kita menangis sampai kepada Allah. Itu makna dia. Yang akhirnya Allah akan bagi anugerah apa? Ma'rifatullah. Orang yang rindu Nabi, selawat beribu-ribu, dia akan musyahadah. Sampaikan dia jumpa Nabi dalam apa? Sampaikan dia mimpi. Itu istilah yang sekarang ni. Orang tanya, Ustaz, ada kawan ni mimpi jumpa Nabi, betul tak? Tengok siapa dia. Kalau dia memang orang yang berselawat beribu-ribu, tak mustahil Allah bagi kepada dia anugerah. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita hajat, apa yang kita usaha, Allah akan bagi. Tapi kena usaha yang bersungguh-sungguh. Saya tutup dengan satu perkataan. Ulama kata, man jada wajada wajada. Ma makna jada? Siapa? Yang sungguh-sungguh. Bukan usaha saja. Yang bersungguh-sungguh. Sungguh ni macam mana? Dia tak kira. Aku nak mari. Aku nak pergi, aku nak baca. Aku tak kira. Itu sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh, dia buat apa pun pasti akan jadi. Tapi syarat dia bersungguh-sungguh. Nak jadi alim, boleh. Saya dah umur 40 Ustaz, 50. Nak jadi alim, boleh. Tak ada istilah alasan. Kalau nak 1000 daya, tak mau, berbagai 1000 alasan bagi. Kan? Ustaz Adha Idrus, tuan-tuan kenal kan? Dia start mengaji ni, saya tengok dia cerita. Start mengaji nak dia alim, tuan-puan. Orang tanya hukum hakam, dia jawab kitab ni, alim ulama ni, dia kait, dia petik nakal. Dia start mengaji umur 30 baru start. Umur 30 baru start mengaji kitab. Sebelum tu pegang gitar. Sebab tu gitar pun dia boleh main.
Macam-macam dia boleh main. Dia tahu belaka selak jin lah apa. Sebab dia pernah berada pada jalan remaja-remaja. Tapi macam mana nak jadi begitu, begini, maka kena sungguh-sungguh. Apabila kita set, sungguh-sungguh. Tentu nak khatam Quran, nak khatam sebulan, setiap bulan khatam, boleh bersungguh-sungguh. Macam mana cara dia? Sehari 1 juzuk. Nak khatam setiap minggu, boleh sehari 5 juzuk. Nak hafal Quran, boleh setahun. Nak hafal Quran, boleh 5 tahun. Boleh, ada cara dia. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting sekali, kena ada sokongan, kena ada jemaah, kena duduk dengan sahabat-sahabat yang boleh membantu kita nak jadi siapa yang kita nak jadi. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang, yang lemah, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kuliah kita, tajuk berkenaan dengan uzlah, tahu arah tujuan hidup kita, hidayah daripada Allah, kemudian menjaga ibadah, syariat, solat, zikir, dosa, dan ingat akan kematian. Wallahu a'lam. Orang yang paling cerdik adalah orang yang ingat tentang kematian. Wallahu a'lam. Kita tangguh majlis kita pada malam yang berbahagia ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang bermanfaat, hati yang tenang, rezeki yang berkah, dan kurniakanlah kepada kami kesihatan yang baik dan kematian yang husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.